Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Syarafuddin dari kelas BM1. Hari ini saya akan melakukan simulasi pengajaran kepada pelajar sekolah rendah dan menyatakan aspirasi serta hala tuju pendidikan negara. Jadi sebelum itu, apa itu alat bantu mengajar? Alat bantu mengajar ialah segala kelengkapan yang digunakan oleh guru atau murid untuk membantunya dalam menyampaikan pengajaran di dalam kelas. Berdasarkan definisi ini, jelas menyatakan bahawa alat bantu mengajar ialah salah satu elemen yang amat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kita selalu beranggapan bahawa penggunaan perkataan di dalam kelas sudah memadai untuk menyampaikan mesej dalam sesuatu pengajaran. Seringkali ramai guru yang berpegang kepada kepercayaan tersebut. Ini menyebabkan timbulnya masalah komunikasi guru dengan pelajar. Justru itu, penggunaan alat bantu mengajar adalah berkesan jika pengajaran berdasarkan perkataan bersama-sama dengan gambar atau simbol yang lebih konkret maknanya kepada pemahaman para pelajar. Misalnya, untuk menyatakan konsep besar, guru bolehlah menunjukkan suatu objek atau gambar yang bersaiz lebih besar daripada gambar atau objek lain. Jadi ini dapat digunakan untuk menunjukkan konsep besar yang dimaksudkannya. Tetapi sekiranya menggunakan perkataan semata-mata, maka sesuatu proses pengajaran tersebut akan lebih bersifat abstrak dan sukar difahami serta tidak dapat memberikan gambaran yang jelas kepada para pelajar. Jadi dengan menggunakan alat bantu mengajar ini, segala bentuk simbol dan komunikasi verbal yang abstrak dapat diperjelaskan. Ini memudahkan para pelajar memahami isi kandungan sesuatu pelajaran. Terdapat beberapa jenis alat bantu mengajar. Antaranya ialah alat bantu mengajar bukan elektronik, alat bantu mengajar berbentuk elektronik dan bahan bercorak pengalaman dan bahan sebenar. Baiklah, sekarang saya teruskan dengan simulasi pengajaran. Selamat pagi murid-murid. Murid-murid semua sihat? Alhamdulillah, semua sihat. Kalau macam tu, kita sambung pembelajaran kita dengan tajuk baru hari ini. Murid-murid rasa hari ini kita nak belajar tajuk apa? Betul tu Aiman. Hari ini kita akan belajar tajuk kata nama. Mesti semua dah tak sabar kan nak belajar tajuk ni. Baiklah, semua murid-murid buka buku teks masing-masing muka surat 18. Baiklah murid-murid, jadi apa itu kata nama? Jadi kata nama ialah perkataan yang menamakan orang, haiwan, benda, tempat ataupun konsep. Ia terbahagi kepada beberapa subgolongan berdasarkan ciri-ciri semantik perkataannya, iaitu seperti kata nama khas, kata nama am dan kata ganti nama. Jadi mari kita tengok tajuk ini dengan satu persatu dengan lebih mendalam lagi. Jadi, kata nama am ialah kata yang digunakan untuk menjelaskan nama sesuatu yang bernyawa seperti orang, haiwan dan sesuatu yang tidak bernyawa seperti tumbuh-tumbuhan, tempat, benda dan sebagainya. Dengan kata lain, perkataan nama am ini digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau umum. Baiklah, sekarang kita tengok contoh-contohnya pula. Contoh bagi manusia seperti ayah, perempuan, kerani, polis, guru, doktor, askar dan lain-lain. Jadi contoh bagi binatang pula seperti ayam, gajah, kerbau, kambing, ayam,
kuda dan sebagainya. Kemudian kita tengok contoh bagi tumbuh-tumbuhan, iaitu seperti pokok, betik, rumput, lalang dan sebagainya. Kemudian contoh bagi benda seperti pasir, kayak, radio, rumah, pen yang ada atas meja awak tu, buku dan sebagainya. Akhir sekali, kita tengok contoh bagi tempat pula, iaitu seperti apa? Seperti pejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar dan sebagainya. Selain itu, kata nama am juga dapat dibahagikan kepada kata nama am yang konkret dan kata nama am yang abstrak. Kata nama am konkret iaitu nama sesuatu yang dapat dipegang atau dapat dirasa atau dapat dilihat, manakala kata nama am abstrak pula ialah nama sesuatu yang hanya dapat dibayangkan atau dikhayalkan sahaja. Kata nama am hendaklah ditulis dengan menggunakan huruf kecil melainkan pada awal permulaan ayat. Baiklah, sekarang kita pergi kepada kata nama khas. Kata nama khas ialah kata nama yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda, sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Benda-benda yang bernyawa ialah seperti nama manusia dan nama binatang. Kemudian benda-benda yang tidak bernyawa pula ialah seperti nama tempat, judul buku, nama bangunan dan sebagainya. Perkataan nama khas ini digunakan bagi menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas. Contoh kata nama khas bagi benda ialah seperti Perodua, Volvo, Samsung, Nokia dan lain-lain. Seterusnya, contoh bagi orang pula ialah seperti Cik Rafidah, Inspektor Azman, Dr. Lang, Cikgu Syafiqah dan lain-lain. Kemudian contoh bagi binatang pula ialah seperti si comel, pak belang, sang kancil dan sebagainya. Dan akhir sekali, contoh bagi tempat pula ialah seperti Kampung Baru, Shah Alam, Kuala Lumpur, Kelantan dan sebagainya. Dan biasanya huruf pertama perkataan nama khas ini hendaklah ditulis dengan huruf besar. Baiklah, semua murid dah memahami tajuk pembelajaran kita pada hari ini kan? Jadi mari kita lakukan aktiviti untuk menguji tahap kefahaman murid-murid. Baik, sekarang mari kita jawab soalan ini bersama-sama. Jadi tajuk bagi soalan ini ialah isikan jadual berikut dengan 3 nama khas yang sesuai. Semua orang dah faham kan kata nama khas yang kita belajar tadi? Jadi jom kita cuba jawab soalan ini. Soalan yang pertama ialah jenis kereta. Cepat bagi beberapa contoh jenama kereta yang murid-murid tahu. Ya, Aiman? Betul. Proton, lagi Perodua dan Volvo. Pandai. Okey, kita cuba pula buat soalan nombor 2, iaitu jenama pen. Okey, berikan contoh jenama pen. Okey, contohnya apa? Stabilo, Faber-Castell dan Pilot. Pandai. Jadi, untuk soalan yang seterusnya ni, cikgu nak awak balik dan siapkan di rumah. Boleh semua? Alhamdulillah. Baik. Jadi, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini dan jumpa lagi minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Jadi, berdasarkan simulasi pengajaran yang dilakukan, terdapat beberapa kebaikan yang dapat dikaitkan. Jadi yang pertama, bahan bantu mengajar yang digunakan seperti video pengajaran yang saya lakukan tadi dikatakan lebih membantu merangsang dunia pelajar untuk belajar. Penggunaan bahan bantu mengajar memberi sumbangan yang amat besar dalam mempertingkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran di kalangan guru dan pelajar. Bahan bantu mengajar juga dapat menyelesaikan
pelbagai kaedah pengajaran guru yang sentiasa berubah mengikut peredaran zaman. Kebaikan yang kedua pula ialah penggunaan bahan bantu mengajar juga dapat mencetuskan minat pelajar. Peralatan yang digunakan juga mampu menjadi penggalak dalam penyampaian pelajaran. Bahan bantu mengajar dapat mewujudkan suasana persekitaran yang sesuai kepada pelajar. Jika bahan bantu mengajar digunakan dengan teratur semasa memberi penerangan, pengajaran yang disampaikan akan mencetuskan minat pelajar. Penggunaan bahan bantu mengajar yang sesuai akan mendorong minat pelajar untuk melalui proses pembelajaran yang menyeronokkan. Pembelajaran yang menyeronokkan dapat membantu para pelajar mencapai objektif pembelajaran seperti yang telah dirancang. Seterusnya, pelbagai bahan bantu mengajar digunakan sebagai satu cara untuk menghasilkan pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan berkesan. Penggunaan bahan bantu mengajar dalam proses pengajaran amatlah penting. Ini kerana ia dapat membantu guru menyampaikan pengajaran dengan mudah, cepat serta menarik. Cara penggunaan bahan bantu mengajar hendaklah diuruskan dengan betul dan cekap supaya pelajar dapat memahami dan mengekalkan konsep atau fakta dalam ingatan mereka. Akhir sekali, bahan bantu mengajar yang direka cipta dapat meningkatkan dan mempercepatkan lagi proses pemahaman konsep dan penguasaan sesuatu topik. Jadi, apakah kaitan alat bantu mengajar dengan falsafah pendidikan guru menerusi demonstrasi pengajaran yang telah saya lakukan tadi? Saya telah membuat kajian bahawa alat bantu mengajar tersebut selaras dengan elemen-elemen yang terdapat dalam falsafah pendidikan guru, iaitu melahirkan guru yang berperkerti mulia. Berperkerti mulia di sini membawa maksud bahawa guru perlulah bersedia untuk meletakkan kepentingan utama kepada orang lain melebihi dirinya sendiri. Contohnya, guru sentiasa memberi pertolongan secara ikhlas, iaitu seperti berkorban masa, wang dan tenaga untuk mencari dan membuat bahan pengajaran ataupun alat bantu mengajar yang menarik supaya murid-murid dapat memahami sesuatu topik dengan lebih mendalam dan mudah lagi. Dengan ini, murid-murid pasti akan lebih bersemangat untuk meneruskan sesi pengajaran dan pembelajaran di lain waktu. Selain itu, ialah melahirkan guru yang berpandangan progresif dan saintifik. Ini membawa maksud bahawa guru perlulah berfikiran positif, proaktif, inovatif dan motivatif. Mempunyai minda yang kehadapan dan sentiasa memperkembangkan pengetahuan dan kemahiran. Sentiasa berusaha mencari dan mengguna idea, kaedah dan bahan baru dalam melaksanakan bidang tugas. Sebagai contoh, guru perlulah berusaha mempunyai pelbagai teknik mengajar dalam setiap waktu PDP di dalam kelas dengan menggunakan bahan yang menarik. Misalnya, guru perlulah membuat bahan pengajaran yang menarik dengan membuat rujukan atau mencari idea-idea pengajaran di YouTube untuk dilakukan di dalam kelas. Dengan ini, setiap kali waktu PDP, murid-murid akan berasa seronok dan dapat memahami konsep yang disampaikan itu dengan mudah. Aspirasi sistem pendidikan negara dengan alat bantu mengajar yang digunakan. Terdapat 5 aspirasi pendidikan yang boleh dikupaskan di sini, antaranya melibatkan akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan. Bagi alat bantu mengajar yang telah saya lakukan, saya berpendapat bahawa alat bantu mengajar ini berkait rapat dengan sudut akses. Setiap kanak-kanak warga negara Malaysia berhak mendapat kesamarataan peluang pendidikan bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Kementerian berhasrat memastikan kadar akses sejagat dalam kalangan kanak-kanak dari peringkat prasekolah hingga ke peringkat menengah atas iaitu tingkatan 5 menjelang tahun 2020. Hal ini demikian kerana alat bantu mengajar yang saya gunakan itu adalah untuk semua pelajar dan tahap pembelajarannya sama untuk setiap murid.
Dari sudut aspirasi murid pula, terdapat 6 komponen utama. Namun begitu, saya telah memilih satu komponen yang saya rasakan sesuai dengan alat bantu mengajar yang saya gunakan, iaitu pengetahuan. Pada peringkat yang paling asas, setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya. Ciri-ciri ini melengkapkan mereka dengan kemahiran hidup asas serta berfungsi secara berkesan dalam masyarakat bagi membolehkan mereka memuput nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Di samping itu, penting bagi murid-murid menguasai mata pelajaran teras seperti bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains dan sejarah. Mereka juga digalakkan untuk mendapatkan maklumat dan pengetahuan dalam bidang lain seperti seni, muzik dan sukan. Selain itu, pengetahuan dalam bidang ini, murid juga perlu mempunyai keupayaan mengaplikasi pengetahuan ini dalam situasi harian. Oleh itu, proses pengajaran yang dilakukan sebentar tadi boleh membantu pelajar meningkatkan pengetahuan tentang apa itu kata nama dan penggunaannya dalam kehidupan seharian kita. Selain itu, aktiviti yang dilakukan di akhir pembelajaran itu dapat menentukan tahap kefahaman pelajar tentang apa yang difahami dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seterusnya, kita sambung dengan anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Berdasarkan simulasi pengajaran yang telah saya lakukan tadi, ianya selaras dengan Pelan Pembangunan yang keempat, iaitu transformasi keguruan sebagai profesen pilihan. Ia adalah untuk mengetatkan syarat lantikan guru mulai 2013 dalam kalangan graduan, iaitu mengambil 30% graduan teratas untuk menjadi guru. Seterusnya, meningkat kualiti CPD mulai 2013 dengan lebih tumpuan ke atas keperluan individu dan latihan berasaskan sekolah dan memastikan guru memberi fokus ke atas fungsi teras pengajaran mulai 2013 dengan mengurangkan beban pentadbiran. Dengan adanya guru seperti ini, pasti guru tersebut dapat mengajar dengan lebih baik berdasarkan ilmu didada yang telah dibawa bersama-sama untuk dicurahkan kepada pelajar-pelajar supaya turut menjadi pelajar yang cemerlang. Selain itu, anjakan ini bertujuan untuk melaksanakan laluan kerjaya guru berasaskan kompetensi dan prestasi mulai 2016 dan meningkatkan laluan guru untuk peranan kepimpinan, pakar pengajaran dan pakar bidang khusus menjelang 2016. Dengan adanya guru yang berwibawa dan kompeten ini, negara pasti dapat melahirkan lebih ramai pelajar-pelajar yang hebat dan bijak pandai dalam setiap perkara. Oleh itu, penting bagi negara untuk meneruskan anjakan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia untuk mencapai falsafah pendidikan kebangsaan dengan jayanya. Berdasarkan apa yang telah diterangkan itu, dapat disimpulkan bahawa aspirasi dan hala tuju pendidikan mempunyai impak yang sangat besar ke arah pembentukan seorang guru yang berjiwa pendidik, selaras dengan salah satu objektif Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, iaitu mewujudkan visi dan misi aspirasi yang jelas untuk setiap murid dan sistem pendidikan secara keseluruhan, yang mana guru bertanggungjawab dalam melaksanakan proses PDP dengan lancar dan sempurna, berpaksikan dengan falsafah pendidikan guru dan falsafah pendidikan kebangsaan. Izinkan saya mengakhiri pembentangan ini dengan serangkap pantun. Dari Kedah ke Pekansari, beli suasa di kota tinggi. Selesai sudah tugas diberi, di lain masa bersua lagi. Sekian saja daripada saya, Nur Syafiqah binti Syarafuddin, dan terima kasih kerana sudi mendengarkan persembahan ini dari awal hingga akhir. Saya akhiri persembahan ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.